Alhamdulillah Rabbil Alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama untuk menyambung perbincangan kita dalam kitab Iman dan Kehidupan. Kita sambung tajuk Iman Sumber Kebahagiaan. Hanyalah iman yang dapat memancarkan ke dalam hati manusia sumber-sumber kebahagiaan yang dirindukan oleh setiap orang. Kebahagiaan baru menjadi satu kenyataan yang dapat dirasakan hanyalah jika ada ketenangan, ketenteraman, keamanan batin, pengharapan, kepuasan, cita-cita dan kasih sayang. Untuk semua itu, imanlah yang menjadi sumbernya. Tanpa ada keimanan, hal-hal yang telah disebutkan tadi hanyalah dapat menjadi sebutan dan harapan yang kosong sahaja. Dengan iman, maka terciptalah keamanan lahir dan batin. Baik, disebut di sini tuan-tuan sekalian, apakah sumber kebahagiaan? Setiap orang nak bahagia tanpa mengira usia, tanpa mengira lelaki ataupun perempuan, tanpa mengira miskin ataupun kaya. Semua orang nak cari kebahagiaan. Namun begitu disebut di sini bahawa sumber kebahagiaan itu hanyalah dapat menjadi kenyataan dengan adanya unsur-unsur berikut. Yang pertama, siapa yang nak bahagia dengan menjadikan iman itu sebagai sumbernya, iaitu cari jalan bagaimana nak mendapat ketenangan. Dan nak dapat ketenangan kita dah bincang sebelum ni, iaitu ketenangan ini disebut oleh Dr. Syukurdawi sebagai hembusan daripada langit. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak dapat ketenangan, kita kena cari. Sebab ketenangan itu bukan diperolehi dengan nasib, bukan diperolehi dengan tuah. Siapa yang mencari ketenangan akan diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ni. Sama ada kita menerima nikmat ataupun musibah, kita kena tengok sepantas mana kita boleh mengingati Allah. Selagi pantas kita dapat ingat Allah, maka selagi itulah kita akan cepat boleh menerima sama ada ia satu takdir yang baik ataupun takdir yang tidak baik ataupun buruk. Baik, yang kedua, dia katakan untuk mencapai ketenangan itu mesti ada ketenteraman. Kita ni tuan-tuan tak boleh hidup tenteram seorang-seorang, sebab kita ni manusia bersosial, ya. Ketenteraman ini bukan diperolehi oleh kita seorang-seorang, tapi orang lain juga tenteram dengan kita, ya. Kita duduk dengan orang, orang pun dapat ketenteraman, ataupun kita mencari ketenteraman bersama orang ramai. Ini perkara yang susah sikit lah, sebab ada faktor-faktor luaran yang akan memberi kesan terhadap jiwa kita. Bagaimana mungkin jiwa manusia itu boleh tenteram kalau di tempatnya berlaku bala bencana, berlakunya peperangan? Tak mungkin. Macam mana manusia nak hidup tenteram? Ada pembunuhan, ada kerosakan yang berlaku. Jadi ketenteraman ini mesti dibina oleh individu Muslim dan juga masyarakat Muslim. Yang ketiga disebut di sini iaitu mencari keamanan batin. Hidup kita ni juga kita kena ingat bahawa ada beberapa unsur, iaitu unsur fizikal, unsur spiritual, ya. Jadi kita kena cari jalan macam mana jiwa kita ni boleh merasa aman. Bila kita hidup ni ada ujian, ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak uji sejauh manakah kita betul-betul menerima ujian-ujian Allah itu. Sebab itu kita bertemu dengan ayat-ayat yang menyebut innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Para rasul diuji dengan
keamanan batin ini dalam berbagai bentuk. Nabi Allah Ibrahim AS dicampakkan dalam api yang besar, tapi jiwanya tenang, hatinya rasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa AS diuji dengan tentera-tentera Fir'aun yang mengejarnya sampai ke bibir pantai. Tapi ditanya kepadanya, habislah kita wahai hari ini Fir'aun, habislah kita hari ini wahai Musa, kerana di belakang kita ada Fir'aun. Nabi Musa kata, tidak, sesungguhnya Allah pasti mendatangkan pertolongan. Jiwa dia itu besar. Dia yakin bahawa setiap perkara yang dilakukan atas perintah Allah, maka Allah lah yang akan mendatangkan bantuan dan pertolongan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, ketika mana diuji dengan pengejaran oleh Suraqah bin Malik ketika hijrah ke Madinatul Munawwarah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, di belakang kita ada penunggang kuda yang sedang menuju ke arah kita. Nabi rasa tenang. Nabi buat tak tahu dia dengan membaca ayat Al-Quran dan berdoa, wahai Allah, selamatkanlah kami dengan cara yang Engkau kehendaki. Itu salah satu doa Nabi ya. Kita ni bila ditimpa sesuatu, maka kita berdoa, wahai Allah, selamatkanlah aku dengan cara yang Engkau kehendaki, selamatkanlah kami dengan cara yang Engkau kehendaki. Macam mana Tuhan nak selamatkan? Terserah pada Allah. Terserah pada Allah. Tak payah kita nak mengajar Tuhan macam mana Tuhan nak menyelamatkan kita. Kadang kita ni kita mengajar Tuhan, Tuhan tolong selamatkan kita dengan cara sekian-sekian. Allah tu Maha Kuasa. Objektif kita nak selamat saja. Macam mana Tuhan nak selamat, itu urusan Tuhan. Objektif kita untuk mendapat syurga, bagaimana Tuhan nak bagi syurga kat kita, itu terserah pada Tuhan. Itu usaha. Bagaimana Tuhan nak bagi reward, itu pulang kepadanya. Kemudian disebut yang keempat, untuk mendapat ketenangan ataupun sumber kebahagiaan itu, manusia ni kena ada pengharapan. Contoh kita ni buat ibadat ni, kita mengharap supaya Tuhan terima. Kita tak tahu Tuhan terima ke tidak ni, mana kita tahu. Tapi kita berharap moga-moga amalan baik kita Tuhan terima. Dengan syarat amalan yang kita lakukan itu pastilah mengikut panduan syarak. Jangan kita buat sesuatu tak ikut panduan syarak lalu kita serah pada Allah. Tak betul lagi tu. Buat benda salah, betul mengharap mendapat kebaikan, tak mungkin. Jadi kena hati-hati. Kadang kita buat amal tu tak betul, tapi mengharap Allah Ta'ala redha. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala akan redha terhadap sesuatu perbuatan, sesuatu amalan yang tergelincir daripada landasan syarak? Tak boleh. Nak kaya tapi ambil rasuah, nak kaya tapi salah guna kuasa, lepas tu buat majlis doa selamat dengan rezeki yang dicurigai sama ada syubhah ataupun terang-terang haram, dia buat doa selamat supaya bahagia. Nak bahagia macam mana kalau dah ambil benda haram? Tak bahagia macam mana kalau dah ambil benda syubhah? Dia jaga-jaga. Kadang-kadang tutup imam pun kena ambil perhatian kan. Tapi baca doa selamat semua orang, hati-hati tu. Doa selamat benda kalau kawan tu sumber-sumbernya itu daripada yang syubhah. Kalau kita tak pergi kepada peringkat haram pun, kita tengok ini ada syubhah kat sini, ada unsur-unsur yang bahaya. Kita jangan mendoakan selamat atas sumber-sumber tertentu. Orang buka kelab malam, baca doa majlis kelab malam, mana boleh begitu? Hati-hati. Sebab ada orang ni dia ingat benda tu tak ada apa. Mana boleh. Benda yang bercanggah dengan syarak pastinya tidak akan sesuai dengan landasan-landasan sumber-sumber kebahagiaan yang disebut oleh Dr. Sulkarnawi tadi. Baik, balik kepada pengharapan. Pengharapan bagi orang yang mencari kebahagiaan mestilah disertai dengan doa. Jadi bagaimana kita nak dapat pengharapan? Pengharapan kita letak doa lah. Doa lah dipanggil sebagai pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dikatakan bahawa tanpa adanya keimanan, maka perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, nak bahagia, nak aman, nak rasa tentram, tak akan dipenuhi. Semuanya hanya tinggal di bibir-bibir mulut saja, tetapi hakikatnya keamanan di dalam diri manusia beriman itu tidak akan tercapai. Orang buat maksiat, kemudian mencari kebahagiaan dengan maksiat, dia tak akan capai kebahagiaan.
Ya, orang makan benda haram kemudian mengharapkan dia akan dapat ketenangan beribadat, dia tidak akan dapat. Tak akan dapat. Sebab darah dagingnya itu mengalir sumber-sumber yang haram. Kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, menegah kita mengambil sesuatu yang haram kerana dia akan jadi darah daging. Jadi darah daging ni sukarlah kita ni. Nampak macam biasa dia macam orang lain, tapi bila dah makan benda haram, rasuah, salah guna puasa, minum arak dan sebagainya, ya, maka dia jadi darah daging. Cara berfikir pun dah tak sama. Tak sama. Kalau kita tengok indeks rasuah dalam negara kita ni menakutkan sekarang. Sangat menakutkan. Pada minggu lepas saya adalah pertemuan dengan orang-orang tertentu yang terlibat dalam melihat isu-isu rasuah ni. Dia katakan negara kita ni teruk, rasuah dia agak teruk. Agak teruk. Tuan-tuan pun boleh lihat sampai SPRM pun yang ditubuhkan untuk mencegah rasuah terlibat dengan rasuah. Tangkapan yang dilakukan terhadap pegawai-pegawai Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia itu, SPRM, yang ditugaskan untuk tangkap orang rasuah, dia itu rasuah. Pihak berkuasa yang ditugaskan untuk membenar jenayah rasuah, dia itu rasuah. Sehingga penjenayah-penjenayah yang sepatutnya dihadapkan ke mahkamah dapat meloloskan diri keluar negara. Sajak pun boleh lepas juga. Kalau tidak rasuah, macam mana boleh lepas dalam keadaan PKP sampai boleh lepas dan sempadan Thailand? Macam mana boleh lepas? Pegawai-pegawai yang menjaga pintu masuk negara terlibat dengan rasuah. Parah, tuan-tuan perasan tak? Keadaan ini parah, sangat parah. Bukan lagi di kalangan ahli-ahli perniagaan, tetapi penjawat-penjawat awam yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, mereka terlibat dengan rasuah. Jadi kalau tak cerita detail panjang lah, dengan maklumat-maklumat, dengan dokumen-dokumen yang ditunjukkan kepada saya, menakutkan. Keadaan kita ni memang teruk. Kita jangan ingat bahawa benda tu benda kecil dan benda besar. Kita ada ingat, tak apalah, itu bukan urusan saya, nanti kita akan terperangkap. Indonesia kadar rasuah ni dah menurun. Kalau cuba tengok indeks rasuah ni dah menurun. Ketegasan terhadap tangkapan rasuah menurun. Tapi negara kita ada je, setiap bulan ada je cerita, ada je benda-benda baru. Ya. Dulu kita dengar rasuah politik, sekarang ni penjawat awam pun terlibat dengan rasuah. Sebab apa? Sebab yang atas pun dah buat, yang bawah pun ikut. Jadi kata Dr. Syukurdawi tadi, macam mana kita nak dapat sumber kebahagiaan daripada iman? Kalau perkara-perkara macam ni yang disebut tentang sumber-sumber pendapatan, ketenteraman tak ada, keterangan tak ada, macam mana nak dapat kebahagiaan? Tak akan dapat. Sampai bila pun tak dapat. Sebab tu dia ada hubungan di antara iman dan kehidupan ni adalah benda yang besar, bukan benda yang kita rasa tak apalah kita pejam mata ataupun kita bekakkan telinga. Baik. Tuhan mengajarkan kepada manusia bahawa kebahagiaan di dunia itu disebut sebagai kehidupan yang baik ataupun disebut sebagai hayatan thayyibah, hanyalah akan diperoleh dengan sumber keimanan yang betul dan juga melakukan amal-amal yang soleh, sebagaimana disebut dalam firman Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, lelaki ataupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, nescaya kami, yakni Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Surah An-Nahl ayat 97. Baik, tuan-tuan sekalian, tengok sesiapa yang nak dapat kehidupan yang baik, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Man amila salihan, siapa-siapa yang nak mengerjakan perbuatan baik dan melakukan perbuatan baik, sama ada lelaki atau perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam bab melakukan amal yang baik, amal yang soleh, tidak dipisahkan ataupun dibezakan lelaki dan perempuan. Sama je di sisi Allah. Orang perempuan buat amal baik, orang lelaki buat amal baik, di sisi Tuhan sama je. Tidaklah pula kata, oh, orang lelaki buat amal baik dengan orang perempuan buat amal baik tak sama
di dunia kurniaan pahala Allah. Sama je di sisi Tuhan, laki ke perempuan sama saja. Dengan syarat yang pertama, iaitu wa huwa mu'min, mereka itu mesti beriman. Sekali lagi saya jelaskan bahawa beriman ini bukan sekadar dalam perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Kadang kita tersilap. Kita ingat skopnya kecil, skopnya besar. Skop iman ini skop yang besar, bukan beriman pada Allah. Kita mesti masuk dalam apa maksud beriman dengan Allah. Bukan hanya habis ke situ. Beriman pada Al-Quran, beriman pada Rasul, malaikat, qada qadar, hari akhirat. Bukan sekadar 5 macam tu, tapi mesti mendalami apa maksud beriman dengan Allah. Yang itu kita kena duduk fikir. Maksud beriman dengan Allah tu bukan sekadar mengakui Allah Ta'ala itu Tuhan saja. Itu perkara paling pokok. Tapi maksud beriman pada Allah tu apa dia? Pastinya mentaati segala titah perintahnya, meninggalkan larangan-larangan. Pastinya menyerahkan pengharapan kita bulat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada banyak perkara yang kita nak lihat tentang beriman pada Allah ni. Banyak orang salah faham. Dia ingat cukuplah mengakui Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Tapi dalam kehidupannya, perintah Allah dia tak buat, larangan Allah pula dilanggar. Itu ada masalah dengan iman tu. Seperti kata orang ni ada masalah dengan iman. Dia ada masalah dengan iman. Dia solat, tetapi pada masa yang sama dia juga melakukan maksiat. Dia ada masalah dengan iman. Ya. Dia solat, dia pergi mengerjakan umrah dan haji, tapi dia mencuri. Ada masalah dengan iman. Ada masalah. Sebab perbuatan mencuri itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana orang yang beriman pada Allah buat? Bagaimana orang yang beriman dengan Allah itu terjebak dengan perkara ini? Maknanya dia ada masalah dengan beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia beriman pada Allah, pada masa yang sama dia juga percaya kepada perkara-perkara karut dan khurafat. Maknanya ada masalah dengan iman. Ya. Dia beriman dengan Al-Quran, tapi dia tidak melihat larangan-larangan Allah dalam Al-Quran yang jangan dia buat, jangan dia terlibat, ataupun taklah dia menjauhi. Sebab itu perkara iman itu bukan sekadar 6 perkara itu, tapi kita kena go deep, melihat lebih dalam ya, tentang maksud-maksudnya. Sebab itu syarat sesuatu amal itu diterima, istilah beriman. Kalau tak beriman, tak terima amal ni. Dia tak percaya pada Allah, macam mana dia nak mengharap dapat balasan syurga? Sebab syurga itu Allah yang buat. Dia tak beriman pada Allah, macam mana dia berharap dapat pahala? Sedangkan pahala itu Allah yang anugerahkan. Kemudian disebut dalam ayat ini bahawa Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada orang yang beriman dengan melakukan amal-amal yang soleh itu. Apa dia dapat? Dia dapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan kehidupan yang senang. Kehidupan baik dan kehidupan senang tak sama. Ada orang senang, ada driver, ada rumah besar, ya, ada maid di rumah. Itu kehidupan yang senang, tapi baik kehidupan itu. Adakah itu sebagai simbol hayatan thayyibah? Bukan. Itu tengok rumah dia tersergap indah. Ada macam-macam kereta, driver 2-3 orang, memakai pakaian yang berjenama, jam tangan pun dah berjuta harga. Adakah itu sebagai hayatan thayyibah? Bukan. Itu bukan hayatan thayyibah. Itu kehidupan yang senang. Hayatan thayyibah kalau kita kata itu, maka macam mana kita nak banding dengan Nabi SAW? Nabi tak ada benda semua. Ya, sahabat pun tak ada benda itu semua. Jadi hayatan thayyibah itu bukan kehidupan yang senang yang kita lihat dengan mata kasar di sudut materialnya. Tapi kehidupan yang baik itu, iaitu manusia itu hidup dalam keadaan bahagia jiwanya, tenang jiwanya, merasa nikmat dalam melakukan ketaatan, ya, mengharap belas kasihan daripada Tuhan, sabar dengan ujian-ujian yang berlaku, menerima takdir itu seadanya. Kita kena terimalah takdir, ya. Maklumlah, kita tak sangka sesuatu berlaku itu di luar daripada jangkaan kita, maka itulah takdir. Memanglah peringkat awal mungkin kita terkejut, tapi itulah takdir. Takdir pun ada pembahagiannya, takdir mu'allaq, ada takdir mubrah. Kita tengoklah takdir yang boleh diubah,
takdir yang tidak boleh diubah, ya, takdir yang boleh kita ikhtiar, ada takdir yang kita tidak boleh ikhtiar, memang tetap. Maka dalam perkara yang dikata hayatan thayyibah ni, orang beriman kena tengok bahawa kita dah dapat hayatan thayyibah ke belum. Agak-agak kita dapat tak kehidupan yang baik, seronok dalam melakukan ketaatan, rumah tangga yang anak-anak melakukan perintah-perintah Allah dengan tersusun. Itu hayatan thayyibah. Anak tak payah suruh, dia boleh bangun sembahyang. Anak kita tak payah suruh, dia pegang Quran, dia baca. Anak kita tak payah suruh, dia tahu berbeza di antara perkara halal dan haram. Percampuran dia di luar rumah, lelaki dan perempuan tu dia tahu batas-batasnya. Maka itu rumah tangga yang disebut rumah tangga yang bahagia. Anak kita tahu, oh ini haram ni. Dia tak akan jumpa benda-benda yang merosakkan dirinya, perbuatan ataupun mengambil sesuatu yang menyebabkan dirinya rosak. Tak. Sebab itu kehidupan yang baik ini, kalau kita ikut panduan daripada Al-Quran, kita selamat. Kalau tak ikut, memang teruk. Memang keadaan kita akan susah, ya. Pada tahun ini tuan-tuan, saya agak sibuk sikit kerana masuk seluruh penjara Malaysia bermula daripada bulan Disember tahun 2021. Saya pusing seluruh penjara Malaysia. Pada bulan lepas, bulan Disember, saya berada di penjara Macang dan juga penjara Kuala Cepur. Macam tu dia panggil pusat pemulihan akhlak, Kuala Cepur tu panggil penjara, sebab ada lelaki ada perempuan. Iaitu dalam misi mewakafkan buku tulisan saya kepada seluruh penjara Malaysia. Dan pihak penjara minta saya juga bagi khusus kepada ustaz-ustaz JAKIM yang berada di seluruh penjara dan juga kepada para panduan. Jadi pada bulan lepas saya ada di penjara Ustaz Pemulihan Akhlak Macam. Bila saya tanya tuan-tuan sekalian, 90% penghuni penjara di Kelantan, 90%, ada 2 penjara je, Kuala Cepur dan juga Macam, 90% dah ada. Boleh kata hampir setiap kampung ada hantar wakil masuk penjara. Tuan bayangkan, setiap kampung hantar wakil. Di Kuala Cepur ada kat 4,000 panduan. Di Macam ada 2,000 panduan. Daripada usia 18 tahun. Paling muda 18 tahun. Itu macam mana dapat hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kalau dalam keluarga itu semua ada wakil-wakil, hampir tak ada kata secara umum purata. Ada wakil-wakil yang berdiami jeriji-jeriji besi akibat terlibat dengan dadah. Di penjara Kajang, pada bulan lepas saya juga di penjara Kajang, penjara wanita Kajang. Saya tanya, kotlah penjara lelaki ni majoritinya dadah. Saya tanya penjara wanita ni, dadah juga. Masa tu yang mengejutkan, penjara wanita tu pun majoritinya adalah dadah. Cuma beza sikit, penjara wanita Kajang ni dadahnya ada beberapa peringkat. Ada keldai dadah, ada ambil dadah, ada yang dia tak tahu dia terlibat dengan dadah. Contohnya, orang daripada luar negara guna akaun dia untuk buat transaction dengan memberikan sedikit komisen. Komisen tu sedikit tu pada dia banyak lah. Satu transaction katalah dapat beberapa ratus ringgit. Jadi dia tak tahu, orang guna akaun, transfer duit dalam akaun dia, daripada akaun dia kena hantar ke akaun tu, dia dapatlah sejumlah duit. Rupanya transaction tu adalah transaction dalam penjualan dadah. Dan akhirnya dia ditangkap, masuklah dia dulu. Jadi tuan-tuan nampak, bila manusia tu terlibat dengan benda-benda haram, benda-benda yang mungkin dia tak tahu, akhirnya mana ada hayatan thayyibah. Terperanjat masuk penjara, terkejut, tak sangka terlibat dengan benda macam tu. Ada yang kena stroke dalam penjara, di penjara wanita. Itu sebab tu kehidupan disebut sebagai hayatan thayyibah tu bukan kesenangan. Dengan ada duit ringgit, dengan ada harta, ya. Hayatan thayyibah ni Tuhan bagi kepada kita dengan syarat amal kita buat itu berpaksi kepada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara iman itu juga berkait dengan amal-amal itu mestilah amal yang sesuai dengan ajaran Islam.
Sebab itu negara kita, saya dipahamkan, data yang lebih pada saya, ada 70,000 panduan seluruh Malaysia. 70,000 itu bukan jumlah yang sedikit dan tidak pernah berkurang, ya, tak pernah berkurang, untuk naik dan terus naik. Jadi kalau kita lihat bagaimanakah sebuah negara itu akan menjadi bahagia, akan jadi aman, kalau indeks jenayah ini tinggi, dadahnya individu-individu rosak, rasuahnya negara rosak, rasuah negara jahanam, dadah individu itu rosak jahanam. Walaupun tak nafi ada impak juga kepada negara, tapi inilah yang kita sebut mencari kehidupan yang baik. Sebab itu ia bukan hanya slogan. Kehidupan baik ini bukan slogan. Kehidupan baik ini, kalau kita tengok pada ayat ini, disebut sebagai aktiviti-aktiviti min amalin, yang disebut man amalin soleh. Aktiviti, kerja-kerja, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lelaki dan perempuan. Dia mesti ada aktiviti-aktiviti untuk mendapat hayatan thayyibah, kebahagiaan yang disebut sebagai jaminan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan cuba bayangkan, ya, dalam road tour saya pada tahun ini untuk ke seluruh penjara Malaysia ini, tengok maklumat-maklumat yang kita dapat. Ada di antara mereka yang masuk penjara tak tahu apa masuk agama, dia tak tahu apa benda pun. Mana orang tu datang suruh masjid, tak datang. Yang datang suruh masjid berapa ramai dia? Yang duduk dalam kuliah ni berapa ramai? Yang tak duduk dalam kuliah lebih ramai daripada duduk dalam kuliah. Jadi bagaimana nak dapat maklumat-maklumat, mendapat ilmu tentang agama? Ada orang kata, senang je, tengok je YouTube, tengok je internet. Berapa ramai orang sungguh-sungguh dalam mendengar kuliah kat YouTube? Siapa tahu bahagian potongan-potongan kat YouTube tu ada yang dah potong-potong, ada yang kerat-kerat, tak faham pula. Jadi sebab itu nak mendapat hayatan thayyibah ni, dalam ayat Al-Quran ni menyebut tentang syaratnya beriman. Diperkemaskan dulu iman kita, perkemaskan iman kita, perkemaskan amal kita. Dia punya resultnya nanti adalah hayatan thayyibah. Itu resultnya Tuhan bagi result. Kita nak hayatan thayyibah tapi memperkemaskan keimanan tak buat, mencantikkan amal tak buat, lalu mengharapkan hayatan thayyibah, mana nak dapat? Satu-satu rumah tangga dalam sebuah keluarga, bagaimana mungkin mak ayah mengharapkan rumah tangga yang bahagia, anak-anak tak diberi didikan agama, ya? Bagaimana nak dapat hayatan thayyibah dalam rumah? Mak ayah tak beri perhatian terhadap pendidikan agama anak-anak, amal-amal perbuatan baik dalam rumah tangga, mak bapak tak didik, lalu mengharapkan, saya mengharapkan rumah tangga yang bahagia. Mana mungkin? Tak mungkin. Itu ayat ni menyebut syaratnya mestilah beriman. Beriman ni pula, amal tu mesti dilakukan dengan ilmu, amal tu mesti dilakukan dengan ikhlas, amal tu mesti dilakukan dengan tulus, amal tu mesti dilakukan dengan kedudukan, amal tu mesti dilakukan dengan penyerahan. Banyaklah, banyak nak kena tengok penyerahan. Setelah kita buat amal kita serah pada Allah dengan penuh pengharapan, moga-moga diterima. Tapi kita tak buat, dalam rumah tangga tak buat, ya, dalam rumah tangga tak buat. Jadi sebab itu, apabila kita nak sebut tentang kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan dalam masyarakat, kebahagiaan dalam negara, ikutilah perintah-perintah Allah, patuhilah apa yang ditetapkan oleh syarak. Kalau kita langgar, maka ia akan jadi slogan-slogan sahaja yang tidak akan sampai kepada hakikat sebenar yang dituntut oleh agama. Baik, kemudian disebut kehidupan yang baik juga, iaitulah taban syurga di hari akhirat, hanya diperolehi dengan iman dan amal yang soleh, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikan berita gembira pada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, bahawa mereka akan memperolehi taman syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Betul sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita bahawa hakikat kebahagiaan yang sebenar bukan di dunia. Ya, kat dunia tu ada
disebut sebagai sumber-sumber kebahagiaan yang bersifat sementara, tapi bukan kekal. Sebab apa? Sebab kita pun mati. Kalau mati mana datang kebahagiaan? Maka Tuhan sebut kebahagiaan itu yang sebenar-benarnya yang kekal. Kat dunia ni tak kekal, bahagia ni tak kekal. Yang kekal di akhirat. Dunia ni kekal bahagia, dia tak kekal. Mungkin hari ni kita bahagia, esok tak bahagia. Semalam kita bahagia, hari ni tak bahagia. Minggu lepas kita bahagia, minggu ni kita tak bahagia. Tak kekal, ada berlaku rotation. Orang yang ditimpa dengan musibah, malapetaka, banjir besar. Dulu seronok, orang bencin-bencin nampak buat rumah dekat Hulu Langat. Seronok dia. Dapat geografiti, dapat ketenangan, dapat tengok air mengalir, ya. Seronok dia beribadat, pagi-pagi mendengar bunyi kicauan-kicauan burung. Amat dia. Tiba-tiba datang kepala air, rumah dia pun hancur. Tengok kebahagiaan dia hilang. Hilang kebahagiaan itu. Datang kesedihan, datang kebuntuan. Sebab tu dia kata kebahagiaan itu tidak kekal di dunia ni. Jadi orang beriman ni dia kena beriman dengan perkara itu, bahawa yang kita kecapi sekarang ni semua sementara. Bila Tuhan nak tarik, tak tahu, Allah Alam. Bahkan kita pun akan ditarik kebahagiaan dia dalam rumah tangga kita. Kita bahagia dengan pasangan kita, seronok kita dengan pasangan kita, very understanding, faham kita. Kita nak pergi mana pun, isteri kita faham dah, suami dia jenis macam tu. Bahagia rumah tangga. Tapi akan sampai satu peringkat, mungkin isteri kita akan mati dulu, hilang kebahagiaan. Mungkin anak kita mati dulu. Yang kita seronok dengan anak kita, baik dengan anak kita tu, mungkin anak kita tu mati dulu, hilang kebahagiaan. Sebab tu dekat dunia ni, kebahagiaan itu sementara. Tapi hakikat kebahagiaan yang sebenar yang disebut ialah di akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Kabarkan, ceritakan, sampaikan pesanan-pesanan kegembiraan kepada siapa? Iaitu kepada orang beriman. Tengok, siapa yang disuruh sampai berita gembira? Kepada orang beriman. Itu satu. Yang kedua, wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh. Sebab ada orang beriman tapi tak banyak beramal soleh. Dia beriman, akidah dia tak rosak, tapi semayang tak cukup. Ada orang dia tak semayang, tapi dia percaya. Dia tak semayang kerana malas, dia tak semayang kerana dia sibuk. Ada orang semayang, sibuk tak sempat, sana sini tak sempat, tak semayang. Tapi dia beriman, dia tak sembah patung, dia tak buat topong. Jumaat dia pergi lah, Jumaat sebab tu penuh kan. Tapi waktu lain dia tak semayang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Beritahu kabar gembira kepada orang beriman. Orang beriman macam mana? Orang beriman yang melakukan amal soleh. Apa mereka dapat? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dapat taman syurga yang mengalir di dalamnya sungai. Itu Tuhan sebut. Bagi tahu pada orang beriman yang sibuk dengan amal-amal soleh tu, yang lelah dengan amal-amal solehnya, yang letih dalam melakukan amal-amal solehnya, yang berjaga malam, ya, mengharapkan keampunan daripada Allah, yang membaca Al-Quran sampai matanya letih baca Quran, dia tak nampak dah, yang mulutnya penat berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beritahu pada mereka kabar gembira bahawa segala keletihan yang mereka lakukan dalam melakukan amal yang soleh itu, mereka akan dapat sumber kebahagiaan yang hakiki. Apa dia? Iaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dapat syurga. Syurga yang macam mana? Tuhan beritahu pula, syurga yang disediakan di dalamnya sungai-sungai. Itu tu kenapa ayat disebut sungai? Sebab ayat ini turun pada orang Arab duduk pada pasir, yang mereka hanya dapat air pada wadi-wadi air. Susah nak dapat sumber air. Jadi Tuhan gembirakan kepada mereka bahawa mereka masuk syurga, mereka akan dapat syurga yang mengalir sungai. Sungai yang mereka bayang, sungai macam mana? Sungai macam sungai Nil. Sungai yang lebar, sungai yang kapal boleh berlabuh. Sebab bayang seronok dekat orang yang susah dapat air, orang yang sukar mendapat bekalan-bekalan untuk minum. Lalu Tuhan kata dia akan duduk dalam syurga yang mengalirnya sungai. Air sungai boleh minum. Tuhan tak sebut laut.
Air laut tak boleh minum. Tuhan tak kata disediakan pada mereka syurga yang ada laut. Laut ni tak ada nak minum air dia. Tapi bila sebut sungai, sungai air ni boleh minum. Boleh ambil sumber untuk memasak. Tak melekit pun kalau mandi. Berbanding dengan air laut. Maka Tuhan cerita tentang kegembiraan supaya mereka jadi excited. Jadi sebab itu ada orang tanya, boleh tak kita melakukan sesuatu amal dan berharap dengan fadail-fadailnya yang disediakan? Boleh, tak masalah. Macam kita berpuasa, kita bagi sedekah kepada orang berbuka puasa. Ganjarannya apa? Iaitu dia mendapat pahala seperti orang tu puasa. Kita nak dapat pahala tu, boleh tak kita buat amal dengan mengharap tu? Boleh, tak masalah. Tak masalah. Memanglah hakikat kita beramal tu kerana Allah, tapi mengharap balasan yang disediakan oleh Allah dengan ganjaran-ganjaran yang besar tu, ia bukan satu kesalahan. Ia bukanlah satu bentuk mengejar sesuatu tanpa asas. Boleh, tak masalah. Macam kita derma, kita bagi sumbangan, digandakan sampai 700 kali ganda. Kita pun derma. Tak kira lah kita derma berapa, RM1 ke, RM50 ke, RM5 ke, RM10 ke. Jadi sebut diganda sampai 700 kali ganda. Jadi kita pun rebut lah. Sebab yang lain kita tak pandai nak buat. Mungkin kerana keuzuran kita menyebabkan susah kita nak beribadat yang lain-lain. Nak sembahyang sunat banyak-banyak, mungkin kaki kita sakit, bengkak. Nak sembahyang sunat banyak-banyak, mungkin pinggang kita sakit. Nak sembahyang sunat banyak-banyak, mungkin fizikal kita tak mengizinkan. Kita kejar yang lain. Jadi cerdik, jadi orang cerdik, kejar amal lain. Tuhan tahu kemampuan kita ni. Ada di antara kita nak baca Quran, payah mata tak apa nak nampak. Ada tak nampak dah mata. Cari yang lain, buat cari lain. Jangan duduk diam pula. Tak cerdik lah nama itu. Cari amal lain. Ada orang dia boleh sembahyang malam, tetapi dia duit tak ada. Nak bagi derma, nak bagi sedekah susah, dia pun sempit. Bila dengar saudara-saudara kita ditimpa dengan banjir besar ni, dia nak bagi sekupang dua pun, dia pun duk mengharap duit anak-anak. Mengharap duit anak. Ada satu orang tua duk mesej saya pun tak kenal dia dalam Facebook. Selalu dibaca tulisan saya pun tak kenal dia siapa. Dia pernah hantar mesej dia tu, Ustaz, saya ni dah tua, dia kata. Dia tak ada duit, dia kata. Malu, dia kata, dengan anak-anak sebab dia tak ada duit, dia tak ada pencen, tak ada apa. Jadi mengharap belas kasihan anak-anak. Mana buat macam mana? Dia bukan ada pencen, dia pun dah uzur, harap belas ihsan anak-anak. Dia rasa malu. Anak-anak dah bagi duit 100, 200, itulah dia dengan isteri makan. Tapi keadaan dia tak mengizinkan untuk dia membuat derma. Bila dia dengar orang minta derma sana, minta derma sini, bantuan-bantuan banjir, hati dia tersentak. Sebab apa? Dia tak boleh nak bagi. Sebab dia pun tak cukup. Tak cukup. Harap anak-anak, kalau anak lambat sikit banking duit tu, susah hidup dia. Tak berasap dapur dia. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu. Tapi saya nak beritahu ni, ada orang yang mesej kat saya bila dia duduk rumah tak boleh nak buat apa, kerana kesihatan tak mengizinkan. Ada teksi tapi tak boleh nak bawa, kena diabetik, kaki kebas. Ada yang mesej saya bila, boleh tak Ustaz bagi duit nak beli ubat, saya tak nak menyusah anak-anak. Lagi ada teksi ni nak bawa lah, tapi kaki sakit, menyucuk-nyucuk. Dia kata nak pergi hospital lambat, nak pergi klinik tak ada duit. Kalau boleh nak pergi klinik, nak minta duit nak beli ubat supaya dapat bawa teksi cari makan. Dapat RM30 per sehari, cukuplah dia kata, kami lelaki bini dia nak makan. Tapi hari ni tak boleh nak bawa, kaki sakit nyucuk-nyucuk kan. Dia teksi tak berjalan, saya pun nak kena bayar. Macam-macam kan, kita tak tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu kemampuan-kemampuan kita. Maka dalam kita beramal, tengoklah kelebihan-kelebihan lain yang Tuhan bagi. Sampailah peringkat kalau dah apa pun tak boleh. Tengoklah macam Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Dia tak boleh nak buat apa, terlangkah, tak boleh nak bangun, cari rezeki pun tak boleh, isteri je terpaksa keluar. Tapi Nabi Allah Ayyub kata, wahai Allah, janganlah kau sakitkan hati aku dan juga lidah aku. Kalau kau sakitkan hati aku, kalau kau sakitkan lidah aku, nescaya aku tidak boleh mengingati kau.
dan lidahku tidak boleh berzikir memuji-muji kau. Dua perkara. Dah sakit, dah terlantar, tak boleh nak buat apa dah. Apa pun tak boleh nak buat. Hati yang sentiasa ingat Allah, lidah yang sentiasa berzikir memuji-muji Allah. Apa nak buat? Itulah Nabi Allah Ayub masih diuji dengan sakit. Dua perkara tu. Lain tak boleh lah. Sakit semua. Dalam tafsir Al-Maraghi disebut Nabi Allah Ayub ni kena penyakit kulit yang kronik. Penyakit kulit dia kronik, sampai dia nak bangun susah, dan tak buat apa pun tak boleh. Sakit kulit yang kronik. Tapi tidaklah seperti cerita-cerita yang tuan-tuan dengar, Nabi Allah Ayub ni berbau busuk, Nabi Allah Ayub ni diletakkan di tempat sampah. Itu ada cerita itu. Dalam tafsir Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi mengatakan itu adalah tuduhan buruk, fitnah terhadap Rasul, kerana Allah tidak pernah menghina Rasul-Rasul yang meletakkan dalam keadaan hina sampai tahap macam tu. Tapi cerita tu masyhur, sampai dia kata pada Nabi Allah Ayub ni ada ulat-ulat yang keluar pada kakinya. Itu semua cerita-cerita bohong yang ditolak keras oleh Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya. Tapi cerita tu masyhur lah. Apa ulat duduk dalam kaki dia, ulat tu jatuh ambil letak balik. Itu cerita-cerita bohong, tidak ada dalil yang kuat. Itu sebagai satu penghinaan kepada seorang Rasul. Ini ditegaskan oleh Al-Maraghi di dalam tafsirnya. Tapi biasalah kita dah sedengar cerita-cerita itu kan. Sebab manusia, orang macam kita suka cerita pelik-pelik. Cerita pelik-pelik ni, cerita misteri-misteri ni, oh memang kita suka kan. Macam banjir baru ni lah, ada rumah yang Qurannya tak tenggelam. Oh suka kita cerita. Tapi berapa banyak Quran tenggelam tak ada gelap kita fikir. Rumah ni dilawankan azan, air tak masuk, oh kita pun highlight. Rumah lain azan masuk ke air. Jadi kita suka kisah-kisah misteri-misteri ni. Itu bukan apa-apa tanda. Oh di masjid ni tak kena banjir. Ada juga church yang tak tenggelam, pergi mentangkap pun. Apa kita nak kata? Ada Bible yang tak basah. Jangan kita nak buat justification dia tu. Susah itu. Susah dia. Jangan kita rasa takjub lah dengan perkara-perkara ni. Takjub dengan ciptaan Allah cukup. Takjub dengan ciptaan Allah. Benda-benda kecil-kecil tu bukan kita kata takjub. Bila kita takjub benda-benda tu, dia datang benda-benda lain. Nanti kita susah nak berdepan dengan di tempat-tempat lain yang gerejanya tidak juga masuk air, Injil ni ataupun Bible yang tidak tenggelam. Susah kita. Islam bukan datang nak bawa benda macam tu. Islam nak bawa perkara yang lebih besar daripada itu. Ciptaan Allah, kebesaran Allah. Manusia menipu. Tak ada pembalakan, tak ada pembalakan. Tuhan hantar dengan banjir-banjir dengan balak-balak datang. Balak tu datang dari mana? Dia potong diri dia sendiri. Menipu lagi. Tuhan datang bala bencana. Tuhan datang sebab ada manusia yang rakus yang menipu. Tasik Cini, tuan tengok Tasik Cini apa jadi di Tasik Cini. Saya dulu masa kerja Felda memang dah pergi lah Tasik Cini tu, sebab ada 2 kilang kat situ, Cini 1 dan Cini 2. Daripada hijau apa jadi? Habis semua. Tak mengaku. Bila dah ambil gambar drone, tunjuk, baru kelang kabut. Bila tanah runtuh di Cameron Highland, baru kelang kabut. Dulu bila orang kata jangan, tak ada, ini menipu, ditutup berita-berita itu. Jangan kita, bila kita menipu, kita tengok kesan-kesannya bukan pada kelompok itu saja, tapi dia akan jadi besar. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau datang bala bencana, adakah kami orang beriman kena juga? Nabi kata semua kena. Tak ada siapa pun terlepas. Tetapi orang beriman itu akan diselamatkan oleh Allah. Selamat kat mana? Kat akhirat, bukan kat dunia. Kat dunia kena orang kata. Itu yang disebut dalam hadis. Tapi orang Islam tu diselamatkan, orang beriman tu diselamatkan di akhirat. Kat dunia, kat dunia sama je kemusnahan dia. Kalau datang bala bencana, tak ada pula air tu konar di tempat lain. Kenapa ni rumah Tok Imam tak kena? Air tu pun pusing. Tak ada, rumah Tok Imam pun kena, rumah Tok Bilal pun kena, rumah Ustaz pun kena. Semua kena. Dulu langgar tu Maulana Helmi, rumah dia pun hilang. Rumah artis pun kena. Rumah Abius pun hilang. Rumah Maulana Helmi tu pun hilang di bawah arus. Ini disebut dalam hadis saja.
mereka itu akan diselamatkan di akhirat. Kat dunia sama tu kehilangan. Cuma orang beriman dia lebih sikit. Apa dia? Dia boleh menerima takdir. Itu takdir Allah. Kalau kita tengok macam artis ABU tu, hebat iman dia. Saya terima takdir Allah. Dah 200,000 spend, lagi 10% rumah nak siap, baru nak tampal wallpaper, rumah hancur, hangus. Tapi dia boleh terima takdir. Sedangkan kalau dipikirkan dia tu bukan ada pencet, artis pelakon, 200,000 dia kata dia simpan 30 tahun. Dalam keadaan dia tu diuji dengan macam-macam sakit pula. Itulah dia kata tempat dia nak berehat nanti di usia emas. Habislah nyak 200,000. Tapi dia boleh terima takdir. Dia kata orang lain semua pakai bersih lumpur rumah orang, rumah saya masuk dalam lumpur. Tapi dia hebat iman dia. Jangan kita ingat iman kita ni hebat. Iman artis tu hebat pada kita. Dia boleh terima takdir Allah. Ini ujian Allah. Mungkin Tuhan nak ganti dengan lebih baik di akhirat, bukan di dunia. Tak ada siapa-siapa lagi kita tengok kata nak bantu dia cari dana buat rumah dia dengan nilai 200,000. Tak ada lagi. Tak ada siapa pun. Jadi boleh hidup dengan takdir Allah itu. Ya. Seorang penceramah terkenal, Maulana Helmi, rumah dia pun tenggelam. Bila dia sebut rumah hancur, hapus. Dia kata rumah saya kat sana, mana tak nampak hapus. Ya, dia kata apa? Ini ujian Allah. Hujan ni pun Allah yang turunkan. Air ni daripada Allah. Mungkin ada salah silap saya dekat situ. Tuhan nak suruh saya insaf. Dia percaya, yakin bahawa harta dunia ni semua sementara. Kalau harta itu tak diambil oleh Allah, Tuhan akan ambil kita pula. Tinggal juga kesudahannya. Nampak tak? Sama ada harta itu diambil oleh Allah, tinggal kita, ataupun kita diambil, tinggal harta. Kesudahan semuanya tinggal. Ada orang Tuhan ambil harta dia dulu, habis harta tak ada apa je. Kalau tak kantik dia seorang-seorang. Ada orang dia baru kumpul harta, tak ada nikmat, Tuhan ambil dia, tinggal pula harta. Hakikatnya tinggal belaka. Maka sebab itu Tuhan sebut disediakan kepada mereka syurga yang mengalir sungai. Kat mana? Ke akhirat. Jadi tuan-tuan, kita beramal, kita melakukan setiap amal ibadat kita tu, cita-citanya adalah nak masuk syurga Allah. Jadi nak masuk syurga Allah tak ada syarat-syarat yang kita perlu penuhi. Baik, kita selesai secukup sekadar itu. Habislah kita bab tu. Nanti kita masuk bab yang baru, iaitu bab ketenangan jiwa dalam kuliah kita akan datang. Sekadar itu tuan-tuan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Lisan lafi khusb ladina amanu wa 'amilus solihati. Subhanallah.